Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini cikgu akan bincangkan mengenai ikatan kovalen. Kalau pembelajaran yang sebelumnya kita bincangkan tentang ikatan ion. Okey, so di akhir pembelajaran ini murid akan dapat menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan kovalen dan membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen. Okey, tapi untuk hari ini kita cuma fokus kepada hasil yang nombor 1 itu sahaja. Okey, so kita tengoklah apa maksud ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen tak sama dengan ikatan ion sebab ikatan kovalen terbentuk melalui perkongsian elektron. Okey, kalau ikatan ion dia terbentuk melalui pemindahan elektron. Kovalen melalui perkongsian elektron. Okey, so ingatlah kovalen kongsi. Kongsi apa? Kongsi elektron. Okey, so perkongsian elektron antara atom-atom untuk membentuk suatu molekul. Okey, jadi ikatan kovalen akan membentuk molekul lah. Okey, pembentukan ikatan kovalen antara atom-atom akan membentuk sesuatu molekul. Okey, pembentukan ikatan kovalen boleh ditunjukkan melalui rajah susunan elektron. Okey, yang awak lukis ada petala, ada nukleus. Okey, dan kedua adalah melalui struktur Lewis. Okey, struktur Lewis ini hanya melibatkan lukisan elektron valens sahaja. Kalau rajah susunan elektron, kita lukis daripada nukleus, kemudian petala pertama, petala kedua dan seterusnya. Tapi struktur Lewis kita hanya tunjuk elektron valens sahaja, iaitu elektron yang berada pada petala terluar bagi sesuatu atom. Okey, so ikatan kovalen ini dia ada 3 jenis. Okey, 3 jenis. Banyak kan? Kalau ikatan ion tak ada pun. Okey, kalau ikatan kovalen dia ada 3 jenis. Yang pertama ialah ikatan kovalen tunggal. Okey, tunggal ni maksudnya satulah. Okey, dia ada satu ikatan sahaja. Okey, so kat sini cikgu senaraikan dulu dia punya jenis-jenis. Okey, kita ada ikatan kovalen tunggal. Okey, kemudian ikatan kovalen ganda, ganda 2. Dan yang ketiga, ikatan kovalen ganda 3. Okey, so first kita tengok ikatan kovalen tunggal. Okey, ikatan kovalen tunggal ialah ikatan yang terbentuk apabila sepasang. Okey, yang ni take note ya, apabila sepasang elektron dikongsi antara dua atom lah. Okey, setiap satu atom berkongsi sepasang. Okey. Kemudian, setiap atom menyumbang satu elektron untuk perkongsian. Okey, dia berkongsi supaya dapat membentuk susunan elektron yang oktet. Tapi hanya sumbang satu sahaja untuk capai oktet ataupun duplet. Okey, kena ingatlah susunan elektron yang stabil dia boleh jadi sama ada duplet, okey, atau oktet. Okey, setiap atom menyumbang satu elektron. Okey, bila dua atom dia jadilah sepasang. Okey, contoh sebatian yang membentuk ikatan kovalen tunggal ialah hidrogen, klorin, hidrogen klorida, okey, air dan juga amonia. Ini adalah contohlah. Selepas ini cikgu akan tunjukkan bagaimana ikatan kovalen tunggal terbentuk. Okey, kita tengok contoh yang pertama iaitu pembentukan
Okey, pembentukan ikatan kovalen tunggal bagi molekul hidrogen. Okey. So, untuk pembentukan molekul hidrogen sama macam ikatan ion. Kita tengok terus dia punya nombor proton. Nombor proton ni kita boleh dapat daripada mana? Kadang-kadang dalam soalan ada diberi. Kalau tak diberi dalam soalan, awak boleh tengok di dalam jadual berkala unsur lah. Okay. Alright. So, nombor proton atom hidrogen ialah 1. Okay. Maka susunan elektron dia juga 1. Okay. So, 1 ni pada petala yang pertama. Okay. Petala pertama untuk mencapai kestabilan dia mesti ada 2 elektron. Okay. Pada petala pertama mesti ada 2 elektron baru dia stabil. Okay. Bila petala tersebut ada 2 elektron, kita sebut dia sebagai susunan elektron duplet. Okay, petala pertama sahaja. Kalau petala selain daripada petala pertama, kita tak panggil susunan elektron duplet. Okay. Setiap atom apa? Atom hidrogen. Yang ni guide Okay, yang ni adalah guide untuk awak huraikan bagaimana pembentukan ikatan kovalen lah. Ayat-ayat ni nanti awak kena ingat lah. Okay, setiap atom hidrogen menyumbang 1 elektron. Kita rujuk dekat sini. Okay, untuk perkongsian. Okay. So, molekul hidrogen H2. Maksudnya ada 2 atom hidrogen yang berkongsi elektron. Okay. Kalau setiap hidrogen itu sumbang 1, okay, maksudnya kedua-dua atom hidrogen berkongsi 1 elektron. Okay, atom hidrogen yang pertama sumbang 1, atom hidrogen yang kedua pun sumbang 1. Okay, so dia capailah kestabilan. Okay, kemudian ayat yang seterusnya, ikatan kovalen terbentuklah. Kenapa kita panggil dia ikatan kovalen? Sebab dia terbentuk melalui perkongsian elektron. Okey, molekul kovalen dengan formula H2 terbentuk. Okey, jadi susunan elektron dia, lukisan susunan elektron dia macam ni. Okey, mesti ada nukleus. Okey, yang first ini adalah nukleus. Okey. Atom hidrogen yang pertama, okey, dia ada 1 elektron. Okey, atom hidrogen yang kedua pun ada 1 elektron. So, kedua-dua atom hidrogen ini berkongsi 1 elektron. Okey, jadi molekul hidrogen ini, molekul hidrogen yang terbentuk ni kalau kita tengok susunan atom hidrogennya sudah stabil ataupun sudah octet. Okey, ini adalah lukisan susunan elektron. Okey, untuk elektron ni tak kisahlah awak nak buat tanda bulat ataupun tanda pangkah. Tanda pangkah pun boleh, tak ada masalah. Okey, ikut suka. Okey, kemudian dia punya struktur Lewis. Okey, struktur Lewis tadi cikgu sebut mesti melibatkan elektron valens sahaja. Okey, disebabkan atom hidrogen memang hanya ada satu petala, jadi memang ada elektron valens sajalah. Okey, dia tak ada petala kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, lukisan dia macam ni. Okey, kita tulis dia punya simbol atom. Okey, hidrogen. Kemudian setiap atom hidrogen itu dia ada 1 elektron. Okey, tambah
atom yang seterusnya pun ada 1. Okey, hasil dia macam ni. Ataupun macam ini. Okey. Sebenarnya yang ini awak tak perlu lukis pun. Tak apalah. Okey, kita terus lukis hasil ni. Okey. Jadi kat sini kita nampak, okey, awak nampak ikatan ini, dia hanya ada satu. So kita panggil dia ikatan kovalen tunggal lah. Ikatan kovalen tunggal ialah ikatan yang hanya berkongsi sepasang elektron. Okey, ataupun satu elektron antara dua atom. Okey, boleh faham? Itu untuk pembentukan hidrogen.